Loading lambat. Nak submit tu lambat. Takkan daripada hari Isnin dia loading sampai hari Jumaat tak masuk lagi. Macam tu. Kadang-kadang sampai setahun. Saya nak nampak macam busy saya tu. Tak tahu dia. Dia tak snorkeling. Sekejap. Boleh makan-makan dulu, minum-minum dulu boleh. Tidur boleh. Cepat lah cik. Kau kan nak. Tidur je nak Ni lain mana yang lain ni? Senyap je. Ada ke tak ada? Ada. Terkejut Ahmad masuk. Ahmad masuk macam peluru. Ahmad tengok selalu pergi berjalan je. PKP ke fikir sendiri ni? Sendiri je. Business lah cik. Ahmad, kau pergi mana? Tak pakai telefon cik, tak pakai telefon tak dengar. Ahmad freeze. Lag. Freeze. Muka dia freeze. Kau dia freeze? Kau nak air ke? Dia freeze je. Muka dia stuck ni. Kau nampak? Ui. Okay. Kau je tak gambar tu. Dia rambut lu. Kau je tak gambar tu. Lepas tu dia hilang. Paling bijak lah. Aduh. Okay, 70 orang ni dah masuk kan. So 8 bulan. Oh sebab Don dah tak ambil subjek ni kan. Okay, sebelum tu kita ambil tender dulu lah. Udin mana Udin? Udah ada. Mana tak nampak? Jahat dia. Ui, siapa flash tu? Flash? Oh ni flash air. Bilik air. Baru ni tu. Warna berak tu. Berak tu. Okay, korang boleh buka Padlet yang dia ambil kena tangan untuk Udin je. Itulah tu. Okay lah. Lupa. Syuhada. Mana Syuhada? Ben sama saya. Ada wifi-nya. Ben sama saya mana? Susu mana Susu? Dia buka mic tapi tak dengar apa-apa kan? Dia buka mic? Lag tu. Halo. Dengar tak? Lighting. Yana kat mana Yana? Macam belakang bukit je tengok ah. Shima ada Shima? Ada. Jauhnya. Macam jauh je. Tak. Kat jijik. Kat je. Izora ada Izora? Kat mana? Kat rumah. Kat rumah. Yelah. Jangan nak pergi makan dekat Ipoh tu tau. Tak, dia tak keluar rumah. Bawa hantar duduk makan dengan Cina je. Mana? Cik. Pola pasti dia masak Cik on. Yo. Syu kata dia punya sound pula problem. Sudah. Boleh tak baru lah. Dia bercakap tadi tapi tak boleh. Tak dengar. Kita tak dengar apa-apa kan tadi? Ya. Dia buka mic. Beli laptop baru lah. Cuba tanya Izora dia beli laptop apa? Tak beli lagi laptop. Aduh. Gila nak punya mahal tu. Itu Rex ke tu? Tu binatang dia tu. Cicak tu. Azira ada Azira. Paling kecil kan. Saya. Okey, internet okey dah. Okey. Okey. Okey ni dah. Okay. Air dah.
Aliza, Apa dia? air ada ke? Air. Oh, kat Kuantan Pahang Faham. Kontak kat jengka. Kontak dah air. Ada, ya. Ikul. Ikul. Ikul dah ikul. Dia mana? Ya, cik. Lama tak jumpa dari mana? Ada. Aduh. Iwan. Iwan. Wan, mana? Hello, Wan, dengar. Dia macam cakap tapi slow sangat. Boy. Malu pula. Tak dengar tu Wan. Yo. Dengar Jauh slow lah. gila suara kau. Dengar slow. Kau jauh sikit lah Wan. Jauh sikit lah. Pergi. Ama ada, Ama? Ada, cik, ada. Ama yang jauh pun jelas. Jati, mana Jati? Ya, saya. Jelas lain macam awak ada pokok ah. Ada pokok ke? Cik, dah lah cik. Saya atas rumah je, bukan atas pokok. Rumah. Marah betul. Saja je. Siapa yang menjerit tu? Ish, karok ke? Apa dia kongsi tu? Karok tu. Apa tu? Manis ni. Makan lagi Yana ni. Dia marah. Dia marah tapi dia diam. Hello, sorry saya ada call tak. Okay, Izati bukan atas pokok ah. Bukan je, bukan. Lagi viral pula lagi kan. Apa ni? Masya Khadijah, where are you? Ada cik. Ada. Ada ke tak ni? Ada. Asko lah ni. Asko dah Asko. Ada. Asko lah ni. Ahmad Daniel Firdaus. Ahmad mana Ahmad? Amat ada. Kau yang nyautkan. Hampa bercuti sekali ke? Background sama yang Yana je. Dengan Niza sendiri. Kami berpini je. Kami semua Ayah kata yang berpini. Ambil angin luar. Okey, tak payah pakai mask pun. Kepi. Cik tukarlah cik, bagi sama. Kita piknik sama-sama. Boleh ke? Boleh? Boleh lah. Bukan cik dah buat kan tu. Tapi cik rasa kita buat tak ingat. Tahu cik ni? Saja je. Tahu. Dia lagi cerita lauk ke tu. Overacting. Oh. Ya nak memang tak boleh duduk diam-diam lah. Dia Dia memang bukan banyak tu dengan masalah dia dia. tu. Ke sana, ke sini. Ke sana ke Cik. sini. Apa siapa lagi Asad? Cik, saya keluar je cik. Benar. Saya nak tukar ke laptop. Phone saya dah nak habis Kalau bateri. dah keluar tak boleh masuk balik. Okey, tak apa. Kalau okey. saya tu okey, boleh. Afina, ada tak Afina? Ya saya. Ada pun. Okey. Siap Sihat. Alright. Okay, so awak boleh buka palette awak juga kalau awak nak tengok punya palette lah. Ataupun saya share screen lah ni. Okey. Share screen lah. Share screen dah. Lah. Okay, so sekarang ni dah minggu ketiga dah. Nak masuk sebulan dah kita punya kelas. So dah banyak dah hutang saya rasa ni.
Betul tak? Untuk task 1, kenapa dia tak hantar lagi lah? Betul tak? Maknanya tak hantar lagi ni. Task 2 pun banyak tak hantar lagi. Sina, Niza, Sima dah. Okay. Assignment 1 ni awak hantar 7 bulan 12 Boleh je. Sekejap lagi saya buat demo sikit lah macam mana nak buat dekat AI tu. So nak buat poster awak tu. Okay, so topik hari ni sama je slide ni yang lama hari tu. Yang sebelum ni kan. So awak dah pernah dengar kan perkataan ergonomik dan anthropometrik? Kan? Kan dah kan? Okay, so ergonomik dan anthropometrik ni satu ataupun kriteria dalam design lah. Okay, one part of design kriteria yang paling penting lah untuk nak capai keselesaan ataupun design tu selamat lah. Okay, so ergonomik ni come from Greek word lah, bahasa Greek. Ego mean words, nomos mean law. Okay, anthropometrik come from Greek word juga. Anthros mean man, meter mean measure. Alright. Okay, so beza je ergonomik ni, dia ergonomik more to size dan ukuran perabot tu lah. Okay. Macam mana size dan ukuran perabot tu bekerja lah maksud dia. Contohnya macam kursi. So kalau kursi tu ketinggian tak betul, so dia macam kurang efisien lah design tu untuk orang tak guna lah. Okay. So anthropometrik ni dia ukur keselesaan manusia ataupun orang yang duduk dekat kursi tu lah. Okay, contoh kalau kursi tu terlampau rendah, so dia jadi macam tak ergonomik, tak anthropometrik lah. So dia tak akan increase ataupun tak beri keselesaan dan ke security lah dekat orang tu untuk duduk kursi tu lah. Okay. Dan dia kalau dua benda ni, ergonomik dan anthropometrik ni awak tak follow ataupun tak ikut guideline ataupun rule dia mungkin boleh menyebabkan kemalangan. Okay. Itulah. Dia akan berpunca daripada tak selesa. Lepas tu bila orang tak selesa, mungkin dia akan jadi kemalangan macam tu lah. Okay. Alright. So contoh awak tengok ergonomik, paling awak boleh tengok kisah paling dekat dengan awak mungkin dekat TV awak lah. Awak tu pun tengok, kalau compare dengan gambar yang saya tunjuk ni, yang ni dia dekat office tau. Okay, so kalau office, dia ada meja and then kursi yang boleh laraskan dia punya ketinggian kan. Boleh pusing ketinggian, and then punya kadang ada laptop PC yang boleh tinggikan dia punya skrin lah, tinggikan, rendahkan kan. Okay. Kalau awak tengok dekat ruang TV awak, okay, ruang tamu awak kan, awak tengok jarak awak duduk dekat sofa dengan TV awak tu berapa meter, dan apa yang awak rasa kalau awak tengok? Contohnya awak selesa ke, terang sangat ke, nampak macam dia ada guideline antara rule dia tau, berapa jarak antara TV dan tu yang sesuai dengan size screen tu. Okay. And then ketinggian, contoh TV kan, so dia bila awak duduk, awak punya eye level dah berubah tau, dia makin rendah sikit. So kalau antara yang tak bagus lah, yang kalau yang untuk selalu kita pergi kan, contoh kalau kita pergi lobby, kita pergi hospital ke apa ke, awak pasal tak? Ada yang TV dia letak tinggi. Dia letak dekat arah ceiling tau. Satu lagi sama tinggi dengan dengan aircon tau. So macam awak nak tengok tu macam tak selesa lah. Yang itulah. Okay, so in term of ergonomik dan anthropometrik, itu tak bagus lah. Okay. Sebab selalunya orang akan duduk tau dekat orang nak menunggu kan. So sambil menunggu, benda tu duduk atas tinggi kan. Itu tak bagus lah. Okay. Alright. So jadi awak ada task lah. Saya rasa awak kena ukur awak punya ruang tamu awak.
berapa tinggi awak punya berapa jarak sofa, tinggi sofa dengan TV awak lah. Okay. Sampai nanti saya brief lagi itu. Okay. And then kalau tengok yang macam dekat ruang pejabat ni atau workstation dekat office kan. So dia banyak benda yang boleh study tentang ergonomik dan antropometrik lah. Contoh paling awak boleh nampak eye to source lah. Maksud dia eye level. Okay. Eye level and then hand to input device and then ketinggian meja tu kan, kalau awak letak tinggi sangat kan, so awak dia akan jadi dekat sendi tangan awak tu akan rasa mula awak tak selesa lah. Okay, awak buat kerja akan jadi lambat ataupun tak progress, tak perform lah. Okay, and then kalau pasal awak tengok kalau awak selalu main ataupun main game ke buat kerja, awak tengok dekat sini, dekat apa mungkin dekat belakang ni kan ada hitam, pasal tak? Belakang mana? Awak punya belakang tangan ni, saya tunjuk nampak ni? Oh, saya share screen kan, tak nampak lah. Sekejap. Okay. Awak nampak saya tak? Nampak. Macam mana saya tengok saya? Macam mana saya nak tengok saya? Macam mana saya nak tengok saya? Macam mana saya nak tengok saya? Pelik soalan tu Pelik. okay. Awak nampak tak kat bawah ni? Yang dekat sini. Nampak? Dia pun ada hitam ni. Dia macam lebam tau. So bila tangan awak tu, kalau awak tak letak masa awak buat kerja tu, awak macam stand lama sangat tangan awak dekat atas meja ni, so dia akan ada kesan lah dekat mula awak mungkin tak selesa, tapi awak cuba continue benda tu, buat juga, tapi dia akan mencederakan punya body awak lah. Okay. So dia ada jarak antara keyboard dengan orang, and then mouse. Selalunya selalunya kita selalu letak dekat ujung bucu meja tau, betul tak? Sebab tu dia jadi tangan kita jadi lebam dan hitam tu. So dia ada work punya flow tu untuk penggunaan sesuatu design, sesuatu aksesori ataupun perabot tu dia ada lah. Okay. So kalau contoh design tu dia tak follow ergonomik dan antropometrik, dia akan menyebabkan macam tu lah, tak selesa and then kecederaan lah. Okay, and then satu lagi fit to floor. Okay, kalau terlampau rendah dia akan buat awak tak selesa lah kalau awak tengok sorry, share sekejap. Okay, fit to floor, body to chair. Okay, then kalau tengok kalau terlampau rendah, dia akan efek awak punya mata awak nak buat kerja kan. Okay, kalau lepas tu dia punya kursi ni dia boleh adjust tau untuk nak tinggikan, rendahkan. Okay, ergonomy is a sign focus on the study of human feet and decrease fatigue and discomfort through product design. Okay, so dia akan study human feet, macam mana contoh mouse awak tu kan, kalau mouse tu lagi besar daripada yang standard asal, so dia akan mengurangkan keselesaan orang nak pegang mouse tu lah. Okay, so standard, dia dah ada size standard je lah. Okay, tapi saya tengok ada juga yang kecil lagi kan mouse, and then ada yang gaming punya mouse dia dah besar sikit kan. Betul tak Ahmad? Ahmad? Okay, so kadang-kadang design tu pun dia kita panggil apa, dia ada dia punya standard dia based on dia nak berguna untuk apa. Itulah. Okay, right, saya rasa awak dah belajar ni apa. Okay, ergonomik pun
dia ada cakap dia contoh macam mouse untuk office punya orang, maksudnya untuk buat kerja dekat office, typing, guna komputer untuk basic-basic ya, dia lain dia punya size tau. Tapi kalau bila untuk mouse untuk gaming punya mouse, komputer untuk gaming, dia dah lain kan, bentuk dah lain, and then dia punya grip dah lain, size pun dah macam besar sikit semua kan. So dia akan based on produk tu nak dipakai untuk apa, so dia akan increase dia punya design tu sikit lah, improve dia punya design untuk meet dia punya comfort untuk orang tu pakai satu objek tu lah. Okay, contoh gaming, contoh awak tengok gaming so dia gaming ni orang nak main tu nak nak laju, nak cepat kan, so dia akan increase. Kalau awak tengok bentuk dia tu dia macam fit, dia macam lagi dia lagi macam kalau kita pegang tu macam kita sarung masuk itulah, so dia akan increase ketepatan orang tu pegang mouse tu lah. Okay, so tapi kalau mouse untuk yang biasa-biasa punya, so dia macam flat, relax je, dia macam untuk tak ni sangat, so dia akan beza dari segitu lah. Contoh awak tengok meja ni kan, meja yang sama ataupun kerja yang sama, maksud dia situation kerja yang sama tapi situation berbeza. Okay, contoh orang ni dia buat kerja duduk tapi still selesa. Ini pun sama juga, dia buat kerja berdiri tapi selesa. Okay, dia hanya tukar saiz ketinggian meja saja. Awak tengok yang ni, rendahkan untuk duduk, dan yang ni dia tinggikan untuk dia berdiri lah. Okay, dua-dua ni kerja yang berbeza. Okay, tapi dapat keselesaan yang sama. Dia akan ubah dari segi design lah. Okay, sama juga macam mouse tadi saya cakap tadi lah. Okay, kalau tengok mouse untuk gaming dengan mouse untuk office ataupun orang buat kerja biasa, dia lain dah, dia punya dari segi bentuk dan design dia pun dah lain. Okay, so ergonomic dan anthropometric ni dia macam study of human punya fit dan comfort, kualiti sesuatu produk tu lah. Okay. Tapi selalunya kalau awak tengok buku ergonomik dan anthropometric, kalau dalam IV dia ada satu buku interior design, time saver untuk interior, for interior. Dia bagi standard size tau. Contoh jarak antara ni berapa, jarak antara ni berapa. So dia dah bagi standard. So sama juga yang ni, dia bagi standard. Kalau untuk berdiri kena tinggi berapa, kalau untuk rendahkan tinggi berapa. So untuk nak increase performance sesuatu kerja tu lah. Okay. Alright, ergonomic. Nak beri tak apa. Okay, right. Paling banyak boleh tengok macam mana ergonomik dan anthropometric ni kan. Boleh tengok dekat ruang dapur awak lah. Okay, kalau tengok ruang dapur awak, sebab ruang dapur ni dia banyak proses bekerja tau. Proses bekerja contohnya bekerja means pergerakan lah. Okay, pergerakan kaki, pergerakan tangan, okay, pergerakan mata, semua tu. Okay, contohnya bila nak masak kan, sini dia ada jarak keluasan meja tu, dia ada standard dia. Jangan terlampau kecil, jangan terlampau besar. So bila terlampau kecil, dia tak ergonomik. Okay. Bila terlampau rendah, dia tak anthropometric. Contohnya ergonomik contoh, bila terlampau kecil, awak nak buat kerja, dia akan jadi masalah sebab meja tu terlampau kecil. Macam mana awak nak letak barang, tak cukup letak barang. Okay. So bila terlampau rendah, awak akan for the long term, kalau awak buat benda yang sama, benda tu dia akan jadi tak selesa lah. Mungkin boleh menyebabkan awak sakit-sakit sendi semua tu. Sebab contoh kalau rendah kan, awak terpaksa duduk, nak kena bongkokkan badan, nanti nak goreng nak masak apa semua kan. Itulah. So compare dengan mouse tadilah. Okay, kalau tangan awak tu dia duduk dekat hujung meja, so dalam tempoh yang lama dia akan menyebabkan tak selesa dan kecederaan lah kat badan awak. Okay,
Okay, and then dari segi storage dia, awak tengok storage, dia ada standard, selalunya dia ada standard je lah untuk rendah saiz ketinggian storage tu. Selalunya boleh capai dengan tangan lah. Dia selalunya tinggi sikit pada atas kepala kita, tapi still bila kita angkat tangan, dia boleh buka lagi lah ni storage tu. Okay. Yang lain jarak ruang bekerja lah. Okay. Range work zone berapa, dia ada standard dia. Okay. Contoh sebelah ni oven, sebelah ni stove. So dia ada jarak dia berapa. Tak nak dia kalau terlampau dekat, dia akan jadi macam mungkin boleh menyebabkan kerja awak tu tak efisien lah. Contoh awak nak angkat barang tiba-tiba dah terlanggar stove, then terlanggar meja, itulah. Okay. So jarak tu dia dalam buku tu pun dia ada standard lah. Okay. Standard ni mean dia bagi guideline tau. Selalunya kalau standard, kalau awak buat minimum dah okey, kalau awak follow standard dah okey, tapi kalau awak buat lebih lagi better lah selalunya. Okey. Sebab bila contoh kalau ruang kan, ruang untuk makan kan, contoh kat kedai makan kan. Kadang-kadang tu orang dia susun mengam-ngam lah. Contoh satu kaki je untuk ruang berjalan. Tapi kalau in real situation, kalau awak pergi kedai macam tu kan, kalau pergi restoran macam tu, awak sendiri akan rasa tak selesa juga lah, betul tak? So kalau lagi luas, better untuk human punya circulation, lagi bagus lah sebenarnya. Okay. So selalunya dalam buku tu dia bagi standard minimum. Contoh untuk seorang punya berjalan 2 kaki kan. Okay, 2x2 untuk laluan lah. Tetapi why not kalau awak as a designer, awak kena fikir benda tu lebarkan sikit, 600 setengah ke 700, dia akan bring range macam tu lah. Okay. Ergonomic anthropometric ni dia bukan kata awak kena follow the exact unit tu lah, bukan the exact unit lah, tapi awak dia macam ada panggil apa, julat sikit lah, macam lebihkan sikit, macam tu lah. Tapi dia tak dengan banyak sangat lah. Selalunya dekat ketinggian lah, ketinggian jangan lebih tinggi sangat. Kadang-kadang kalau terlampau tinggi pun tak bagus juga kan. Alright. So okay lah, boleh faham lah ergonomik dan anthropometrik. Dia macam belajar balik lah, tak apa. Nanti korang kena buat task saya pagi sekejap lagi lah. Ergonomik, okay, sama juga. Bila awak cakap ergonomik dan anthropometrik ni, awak mesti kena fikir ketinggian dan saiz. Ketinggian dan saiz macam mana orang bekerja. Awak kena fikir proses orang bekerja tu. Contoh kat dapur tu kan. Kalau awak buat tinggi ni, macam mana orang nak ambil? Kalau buat bawah ni, macam mana orang nak buka? So benda-benda macam tu yang awak akan fikir bila awak start kriteria ergonomik dan anthropometrik. Okay. Okay, ni tak ada apa. Okay. Anthropometrik pula dia study human punya movement lah, kalau ikutkan. Okay. Anthropometrik ni. So kalau sesuatu, contoh meja tu kan. Meja dia ada banyak meja. Contoh coffee table, side table, lagi apa, walking table, and then dining table. Berbeza-beza dia punya pergerakan orang tu. Okay. Macam mana orang nak pakai meja makan lain, macam mana orang nak pakai coffee table lain. Okay. Coffee table selalu orang pakai untuk duduk macam rendah lagi kan. Dia lain dia punya ni. Okay. Okay, alright. Okay, awak tengok contoh ni dekat restoran kan, dia dah ada standard dia lah. Standard dia contohnya jarak antara jarak keluasan meja untuk yang built-in punya ni kan. Yang E ni kan, E contoh dia letak E 16.5 sehingga 17.5. Kalau dia letak 16.5 sehingga 17.5 tu, maksud dia dah ada satu fix punya ukuran tau. So selalunya kalau macam ni, awak tak boleh letak 18 tau. 18, 19 awak tak boleh. Dia tak boleh lebih. Okay. Dia ada dia punya fix je lah. Ni pun sama untuk A kan. Ukuran untuk A
Ni kan. A hujung ke hujung 65 sehingga 80. So maksud dia paling minimum 65 inci, paling maksimum awak boleh buat 80 inci. Okay. Dia dah bagi standard ni, dia dah, maksud dia orang yang maksud dia dah macam dah ada result sebelum ni lah. So based on that result, so inilah ukuran yang sesuai untuk sesuatu ruang. Inilah ukuran yang sesuai untuk sesuatu saiz meja. Okay. So ergonomik dan antropometrik ni dia akan bantu awak lah untuk satu memudahkan awak punya proses design awak lah. Okay. Awak dah ada satu standard yang awak just follow untuk dapatkan good punya design lah. Okay. Alright. Okay. Yang lain. Okay, contoh ni ruang makan kan. Ruang dapur. So antropometrik untuk ruang dapur, macam mana orang bekerja dekat ruang tu lah. Okay, contoh ruang dapur dia ada potong sayur, and then basuh sayur, and then masak, and then simpan dalam peti ais. So dia ada satu proses kerja kat situ. Okay, based on that process, designer tu kena propose lah. Dekat mana nak letak freeze, dekat mana nak letak oven, dekat mana nak letak kitchen kan. So based on ruang-ruang tu dia kena tengok standard size untuk ergonomik dan antropometrik untuk kitchen. Okay. Dia akan bagi standard size kat awak lah. Okay, kalau tengok macam ni dia akan keluar lebih kurang macam ni lah. Okay. So based on that ni awak kena fit balik dekat awak punya ruang lah. Contoh awak design untuk klien ni size dia lebih kurang ni. So selalunya awak macam ambil balik data yang dalam buku tu, dia punya standard size semua, letakkan balik dalam ruang design awak lah. Okay. Alright. Okay, ni ruang makan. Apa? Okay. Ergonomik ni dekat restoran. Sama juga, dia ada standard dia. Okay, so far ada apa tak soalan? Tak ada lagi. Banyak je. Ada tak? Tak ada. Tak ada je. Tak ada. Okay, ergonomik dan antropometrik ni dia satu kriteria yang penting tau dalam design. So contohnya, kalau design awak tu hebat macam mana pun, macam mana cantik macam mana pun, tapi tak follow ergonomik dan antropometrik, design awak tu dia anggap fail lah. Okay. Kalau awak masuk mana-mana competition ataupun design punya event ke apa, paling penting dia akan tengok ergonomik dan antropometrik dulu sebelum dia tengok apa benda one part of kriteria design apa semua tu kan. So kalau selalunya orang akan kritik benda-benda macam ni lah. Okay. Dia buat design dah cantik, hebat, semua bentuk semua menarik semua kan. Tapi bila dekat part ergonomik dan antropometrik tak bagus. Maksud dia tak ada function dari situ. So dia akan jadi design tu dia akan fail lah sebenarnya. Okay. Dia one part of design, one part of good design, ergonomik dan antropometrik lah. Kena study dulu. Okay. Sebenarnya design ni kita menyelesaikan masalah. Contohnya awak tengok design lama meja yang ada masalah apa. Contohnya orang tak selesa dah duduk, orang rasa rendah. So based on that problem tu awak kena come out dengan design baru lah. Okay. Okay, ergonomik dan antropometrik. Kenapa kena ada ergonomik dan antropometrik juga? Salah satunya ialah bila awak follow dia punya standard, dia akan jadi design awak tu dia akan jadi universal design consideration. Okay. Universal design maksud dia contoh awak pergi overseas. Contoh awak pergi travel mana-mana negara lah, maksud dia luar negara. Kalau pergi Singapura, Thailand tu tak nampak sangat. Tapi kalau pergi contoh Europe ke kan, US ke UK ke, awak tengok, awak boleh pakai tak toilet dia? Awak boleh pakai tak dia punya seating tempat duduk dia? So boleh pakai kan? So sebab tu ergonomik dan antropometrik ni dia satu data universal tau. So means good design dia akan ada element of universal.
dalam design tu. Okay. So data ergonomik dan anthropometrik ni salah satu data yang membantu awak lah untuk capai universal design tu lah. Okay. So standard ni memang perlu lah dalam semua design lah. Tak kisah awak furniture design ke, furniture, architecture, ID, landscape, dia ada standard dia. Okay. Alright. So, okay, satu lagi, bila awak ada universal design, kadang-kadang dalam ergonomik dan anthropometrik tu, dia dah calculate ataupun dia dah bagi standard size kan. Universal design ni salah satunya semua orang boleh pakai. Maksud dia orang Asia, orang Europe, orang UK semua boleh pakai. Okay. Lagi satu golongan dalam universal design ni kena ada consideration dekat orang OKU. Okay, disabled people lah. Okay. Kalau tengok meja yang pakcik ni kan, dia tengah basuh pinggan kan. Okay. Meja ni standard untuk orang biasa lah. Okay. Orang yang normal boleh dia berdiri, dia boleh basuh kan. Okay, tapi good design dia consider untuk orang OKU ataupun disabled people. Okay. Maksud dia meja tu dia tak akan tinggikan sangat walaupun dia mungkin buat yang paling minimum. Kalau tengok tinggi minimum meja berapa tadi? 900, 1000 kan, 1900 kan. Kadang-kadang ada orang increase tau. Increase dia punya size sampai 1100 pun ada tau. 1100, 1050, dia macam naik sikit kan. Tapi kalau untuk disable punya consideration, dia akan rendahkan sikit. Maksud dia akan consider orang bos, maksud dia orang biasa kalau dia buat kerja berdiri boleh selesa, and then orang OKU ataupun disabled people buat kerja duduk pun selesa. Kan saya tunjuk tadi yang gambar office tadi tu. Ni. Yang meja tu kan. Dua orang yang berbeza, orang yang sama tapi bekerja dalam bentuk yang berbeza tapi still dapat keselesaan. So itu antara ciri-ciri ergonomik dan anthropometrik yang bagus lah. Okay. Alright. Okay. And then dekat hotel pun kena consider jugalah. Okay. Macam mana nak buat design tu orang biasa pun boleh pakai, orang disabled people pun boleh pakai. Dia ada strategi ataupun dia punya cara-cara nak buat macam mana. Okay. Sebab kalau kadang-kadang bila awak dah sampai satu tahap, awak akan ada satu turning point tau. Kalau terlampau disable sangat, dia akan jadi tak cantik design tu. Tapi kalau terlampau untuk normal punya biasa pula, dia jadi kurang pula untuk orang disable kan. So dia dekat turning point tu yang awak kena ada consideration tu, nak buat size tinggi mana, nak rendahkan ke, nak tinggikan ke. Dia akan bermain dengan size pula lah. Okay. Alright, itu untuk ergonomik dan anthropometrik lah. Ada soalan tak? Tak ada. Saya nak 10 soalan. Tak ada, saya bagi kuis 100. Kalau tak ada 10 soalan, saya bagi task lah sekejap lagi. Ni memang ada ke tak ada, cik bagi juga. Tak ada. Saya ni. Okey lah. Apa ni contoh yang saya boleh bagi ergonomik Ergonomik anthropometrik ni contohnya lagi satu design yang selalu orang buat contoh design kereta. Kalau tengok kereta awak pergi mana-mana, contoh driver mana-mana, awak boleh pakai tak kereta orang lain? Tak boleh. Boleh pakai kereta orang lain. Awak boleh drive tak kereta orang Singapura? Boleh. Sebab Singapura dekat sangat. Awak boleh drive tak kereta orang UK? Tak boleh. Dia left-handed kan? Left-handed. Dia bawa Driver dia. Tak boleh. Driver okey, tapi dari segi dia punya tempat duduk semua okey kan, tak ada masalah kan. So selalunya dalam design kereta ni
benda yang paling dia tekankan ialah universal design tau. Okay. Semua orang boleh pakai. Tekankan universal design. Okay. Sebab dia nak jual kereta satu dunia. So dia memang akan tekankan dia dekat designer dia untuk universal design lah. Okay. And then ada juga kereta-kereta yang macam Honda Freed kot cakap saya. Dia ada satu design consideration untuk OKU lah. Maksud dia orang terus masuk daripada belakang dengan wheelchair sekalian. Dia ada. Alright. Oi, Zara, siapa? Itu tak kena. Siapa tu? Siapa buat tu? Apa lagi cik? Okay, so untuk ergonomi dan anthropometrik daripada saya. Okay, ini adalah lagi satu slide lah. Tapi yang ni mungkin awak boleh baca lah. Boleh. Alright, the concept of ergonomy. Konsep ergonomi ni dia lebih kepada health and safety lah. Kesihatan dan keselamatan. Okay. Alright. Kenapa kesihatan dan keselamatan tu penting? Supaya tak, bila buat satu kerja tu tak sakit. Bisa. Supaya kita jadi lebih produktif. Okay. Awak design interior, awak design perabot untuk siapa? Untuk orang. Untuk kegunaan orang. Untuk kegunaan orang, untuk klien, untuk diri sendiri tu tak apa, tak kisah kan. So, bila awak design for someone, design for orang lain, so paling penting kesihatan dan safety. Okay. Alright. So, kalau sekarang ni kita dah ada title IDR tau. Tahu tak IDR? Apa tu? Awak tak tahu Tak. AR atau AR? Tahu AR yang tu stand for architect kan? AR tu stand for architect. Faham? ingat yang AR kamera tu. Okey. Bukan. Okay, so kalau kita professional punya industri tau. Okay, so kita design for client, design for human. Okay, contoh kalau dalam bidang architecture, dia ada title AR tau. So AR means dia hanya sign drawing untuk dia approve sesuatu drawing tu dari segi safety tau. Dari segi safety, dari segi kebakaran, dari segi orang, ergonomik semua. So sama juga awak sebagai ID, kita dah ada title tau, title IDR. So IDR ni interior designer lah. Interior design rangi. IDR. Okay. So kalau engineer dia ada IR kan. Oh, pernah dengar tak term-term ni? Tak. Aduh. Okey. Tak apa. So kalau engineer, awak tahu tak engineer kenapa gaji besar, tinggi-tinggi? Sebab dia yang Sebab dia menentukan punya keselamatan keselamatan orang. tu. Ya. So sekarang ni as a designer dekat Malaysia dah ada title IDR. Okay, interior designer yang sama level macam architecture ataupun macam arkitek juga. So level dia macam contoh projek kalau arkitek dia handle dia punya projek lah, projek architecture lah. Okay, dia kena sign untuk bangunan tu. Okay, kalau ID awak kena sign untuk ruang tu. Faham? Contoh awak buat awak approve satu design ruang ruang hotel lah. Hotel room tu kan. Okay, sekarang ni ID dah boleh sign. Awak sign mengatakan ruang tu memang dah selesa, dah selamat dan safety untuk orang duduk. Faham? Itu sebabnya konsep ergonomik tu penting. Health and safety. Kalau awak sebagai designer, awak loose ataupun kurang dekat knowledge ergonomik, anthropometrik, tu awak tak akan dapat title tu lah. Selalunya untuk title tu awak memang kena mahir lah untuk ergonomik anthropometrik ni. Okay, sebab konsep dia health and safety lah. Okay, worker intelligent how comfortable and safe workplace. Comfortable and safe. And then a number of factor need to consider and follow that. Okay, tak apa. Ergonomic is the science which deal with the relationship between man and working environment. Okay.
setiap ruang dia ada ergonomik dia sendiri. Dia ada anthropometric dia sendiri. Okay, sebab tu dalam buku data tu, dia dah asingkan ruang makan macam ni dia punya saiz. Ruang tidur macam ni. Ruang dapur macam ni. Okay, so dia hubung kait antara manusia dan persekitaran bekerja dia. Okay. Okay, tak apa yang saya dah terangkan tadi, objektif. Okay, objektif of ergonomic to improve human well-being through attaining of optimal working condition. Sebenarnya awak sebagai designer tu, awak pun dah one part of ergonomic dah tau. Okay. Awak berfikir, design untuk Apa nak cik? untuk nak improve human punya cara hidup. Betul tak? Kalau awak buat design tu yang biasa-biasa, sebenarnya awak gagal lah, awak fail lah. So as a designer awak fail lah. Designer kena improve quality of life. Okay. Quality hidup. Contoh handphone kan. Dulu pakai keypad, button tekan-tekan kan. So sekarang ni orang dah improve kepada touchscreen. Macam itulah. Okay. Dulu tak ada video call, sekarang dah ada video call. So dia improve. Nampak dia punya tu. Okay. 8 attempt to minimize the risk of injury. Okay. Untuk mengurangkan injury, kecederaan, kesakitan, accident, error without community. Okay. Contoh awak as a designer, awak approve satu design yang awak sebagai IDR lah. Awak approve satu design yang dia punya meja tu bucu-bucu dia tajam. Okay, maksud dia bentuk dia tu yang menarik, cantik. Memang dari segi konsep bagus tu semua, tapi dia punya bentuk tu akan menyebabkan orang tercedera. Bila orang terlanggar dia akan cedera. So sebenarnya awak gagal juga lah. Sebenarnya awak tak fit untuk ergonomik dan anthropometrik . Okay. To enhance man machine to design machine tak ya. Okay, tak apa. Ni ergonomic focus awak boleh tengok kalau awak boleh faham. Dia ada 3 benda yang penting. The tool, the task, the workstation and environment. Okay. Contoh dekat ruang tamu awak lah. Okay, ruang tamu awak ada TV. The tool adalah TV, meja, kerusi. The task, apa yang awak buat kat ruang tamu? Awak tengok TV, awak baring, awak baca buku, awak main dengan kucing ke apa. So, the workstation and environment. So, dia ada satu fokus yang main dekat ruang tu yang jadi point lah. Contoh TV, tengok TV. Okay. Macam mana dia hanging TV, right? Alright. So, that's it. Okay, tak apa. Saya dah terangkan tadi. Stamina ni tak apa. Ni machine. Tak apa. Abaikan dulu. Okay. Ni lebih kepada detail sikit lah. Tak apa, saya tak nak terang ni. Okay, MS. Okay. Okay, tak penting, tak apa, tinggalkan dulu. Alright. Okay, so far ada soalan tak? Ada. Tak ada? So far so good. So far so good. Yes. Batisha ada Batisha? Saya tak panggil dia lagi lah tadi. Dia lah yang tak ada daripada tadi. Dari mana? Kan 17, sepatutnya 18 termasuk Encik. Okay, muat tadi. Faham saya pula. Bukan Kita orang ada 17, termasuk Encik ada 18. So dalam meeting ni sepatutnya ada 18 orang. Dia pergi mana? Line dia lah tu problem. Lain. Kan. Padahal Seremban je pun. Seremban problem kat Cik Sekong. Ya ke? Saya punya data dah habis. Sekian Okey. saja daripada okey. Bukan. Cik kata data dah habis.
Data saya dekat office ni sampai ke esok subuh pun boleh tolong satu habis. Korang nak stay sampai subuh esok Okay. So memandangkan korang tak ada soalan. So saya nak bagi Ya Allah, soalan. ya Tuhanku. Okay. Astaga. Petang tak ada kelas kan? Cik ada kerja. Kerja apa? Nak kena buat research. Research apa? Research apa? Richard. Research. Research apa? Cak Just Mi. Misha. Mi Caca. Kaya sangat. Nak buat Faizan. Not my Nak bad hafal lah. makna. Nak my bag. Alah paling-paling esok lah submit cik. Paling-paling belakang Kau lah hantar hari ni, kesian yang tak ada line tu. Dia tak boleh submit. Nanti cik marah lambat. Sekali kita buka line banyak. Hantar esok lah. Okay, ngam. Apa kerja yang kena buat hantar besok tu? Okay, semua dekat rumah awak ada ruang tamu semua Ada. Ada. Tak Ada ada ke? orang tamu speechless saya. Saya duduk pondok. Ada yang tak ada ruang tamu tak? Saya. Semua ada. Zora tak ada ruang tamu? Saya duduk pondok je. Itu bilik, itu dapur. Oh. Itulah tempat kencing, itulah tempat berak. Dia buat dah dia punya background. Kau duduk dalam rumah ke dalam kemah tu? Kau duduk dalam kemah? Saya duduk kat pondok, mandi kat sungai. Dia pondok yang ngaji tu. Okey. Saya nak awak melukis sikit manual. Lukis apa cik? Kau semua dah power dah komputer. Apa lagi? Tak lukis komputer. Apa ni? Alhamdulillah. Oi, siapa tu? Sorry. Okey. So, lepas ni paling cepat awak hantar hari ni lah. Okey. Kalau pengen lewat esok lah. Minum dulu. Susu farm fresh lu. So, pampas. Dia buat apa ke Baganza? Ke rumah ke tu? Ke rumah lah. Betul. Apa ni? Okey. So, sekejap lagi. Sebab awak hari ni awak dah belajar ekonomi dan antropometri kan? Okay. So, memandangkan korang dah tak ada soalan. So, saya anggap awak dah faham lah. Awak dah power lah. Dah power kan? Expert lah. Tak adalah cik. Jangan harapan tinggi sangat. Harapan. Bagus tak? Bagus. Saya mengharapkan orang Sarawak harapan tinggi lah sebab dia duduk atas pokok. Cik, Allah. Cik Terasa berat bahu ni cik. Dia dah duduk dalam rumah elok tu cik tak duduk kat pondok. Aduh. Puteri satu. Okay, so hari ni saya nak awak lukis pandangan keratan. Faham? Keratan, sectional view. Ya. Section view yang ada, dia tak perlu scale pun, dia hanya macam freehand sketch je. Tapi sketch keratan lah. Keratan apa? Awak buatnya boleh tak? Saya nak awak buat sectional perspektif sebenarnya. Sectional perspektif sebenarnya antara drawing yang menarik juga lah. Awak nak tunjuk awak punya ruang tau. Ya. Wow. Pisang Menarik sangat. Camas. Okey. Alamak. Sekejap Alah pak. Okey, ni contoh macam ni kan. Okey, daripada depan sekali dia akan nampak section. Tapi dalam section ada perspektif. So kita panggil sectional perspektif lah. Dia bercampur sekali. Ya, tapi awak buat manual lah. Saya pembaris. Freehand pun tak apa. Benda simple je, ruang tamu awak je. Encik sketch je kan? Yeah. Okey. Boleh. Mak saya Satu awak sketch sectional perspektif awak tu. Ruang tamu Yeah. Dia ada satu drawing yang satu buku ni lah. Buku tu tulisan Jepun tau. Saya tak ingat apa nama buku tu. Dia memang
menarik lah dengan sectional perspektif dia dulu. Dia pernah apa nama dia? Point perspektif dia masih tengah-tengah kan walaupun dia one point perspektif je. Okey. Kalau yang tingkat bawah tu tak nampak ah. Ya. Okey. Dalam sectional perspektif awak tu, saya nak tengok ukuran ketinggian sofa, ketinggian TV. Terusnya bagi label dia lah kan cik? Yeah. Okey. Awak boleh note terus dekat tu, boleh note dekat apa? Dekat sketches awak tu. Macam ni. Sekejap. Okey, pakai meter. Mili, mm lah, mm. Okey. Situ tas hari ni lah. So awak boleh buat dalam satu A3 ke, satu A4. Satu A3 kot. Section tu kan. Bahagian mana je? Ke ruang tamu je ke ataupun macam rumah? Ruang tamu je. Siapa bercakap tu? Yang Liana. Yana. Tak nampak muka pun? Alang. Bercakap nak kena muka. Free hair kan takut semua. Jangan sampai maaf Kau pakai helmet full face je, Nah. Oi. Okey, apa dia, Nah? Section tu kan. Nak bahagian apa tu, nak kerat yang mana? Ruang tamu je ke ataupun macam satu rumah ni? Ruang tamu je. Ruang tamu saja. Okey. Maksudnya Jangan soalan takut dengar. Buat lucu. Dia punya step, awak buat section dulu. Okey, buat section dulu. Lepas tu daripada section tu awak tarik perspektif. Encik tak kisahkan belah mana-mana. Belah mana? Kejap. Saya demo sekejap. Saya boleh demo kat sini. Mana Okey ni. Okey, awak nampak tak saya buka ni? Nampak? Okey, dia macam petak gitu. Ni section lah, katakanlah. Boleh lukis lah. Okey. Lah. Kita sketch kat sini je lah. Cik. Dia senang. Kalau awak ada apa tablet tu cantik. Okey, contoh ni section petak kan. Boy. Comel. Mantap cik. Beam gambar ni. Okey, ni dia punya beam. Okey. Polaroid. Alright. So ni dia punya ni lah. Konkrit tu kan. Siap draw. Hatch dia. Beam kan? Boleh padam ah. Yo. Dia suka lah. Okey. Patut saya kena pakai tu. Ada satu tu. Okey, ni konkrit. Okey. Ni section awak lah. Ni section kan. Nampak? Nampak? Nampak. Dia buat galet. Lepas tu dalam ni, awak start buat perspektif. Okey, faham. Bulat. Ni lagi kita bagi. Lepas tu tarik. Yeah. Okey. Gila. Power tu. Mantap. Draw balik awak punya apa nama ni. TV awak. Ini kena Gempak Gempak dia. Gila kan. Gila kentang kan. Paling kentang ni. Ya betul, kentang. Korang derma lah kat saya tontong duit. Saya beli kamera, saya terus boleh lukis manual. Hai. Cik, saya derma untuk macam buat ni cik. Macam Tony Stark. Apa dia? Macam Tony Stark. Apa tu? Tony Stark macam Iron Man. Apple pencil. Iron Man kan dia pakai ni. Apa nama? Lupa lah. Okay. Jadian lah. Oh jadi. Gila. Pasal nanti kita letaklah dimension setiap perabot tu. Ya, okay, contohnya dimension. Aduh. Sekejap saya call je
Dah ukur je. Macam AutoCAD. Beres. Macam AutoCAD. Gila ke? Yang dia punya konkrit tu nak ukuran berapa? Alah, sketch je. Anggaran lah kot. Sketch je. Bukan itu kalau kita buat kat AutoCAD Tapi dulu. tak boleh nak. Ukuran betul ke apa? Kalau sketch apa pula dia punya ukuran. Sketch tak ikut scale. Nanti tulis je lah dia punya tu. Terapi. Sketch tak ikut scale. Robert? Kita just label je berapa. Kau rasa macam logic size dia dah, lepas tu kau letak ukuran je. Apa tu Ana? Tak, Yana dia tak faham. Okey, lepas tu ukuran. Awak letaklah dia punya size ni, awak sketch je berapa. Dan jarak. Harap dan sepindu. Nampak tak? Nampak. Macam mana saya nak tahu berapa lebar matamu? Oh, okey. Ukur lah. Siapa pakai iPhone ni? Siapa pakai iPhone? Tak ada LiDAR sensor. Ada yang pakai iPhone? iPhone dia ada satu app tu. App dia panggil Measure. Yana pakai iPhone. Yana pakai Measure. iPhone. Kau tak nak mention aku. Kau apa sama? Kan? Bila app Measure tu, awak senang nak ukur kan? Kan? Aha, Dia betul-betul. ukur dari Measure kamera. tu actually. Ukur Tahu. Sebab kalau Android saya tak pasti ada ke tak. Awak kena cari app dia. Android leceh sikit. Tapi kalau iPhone dia ada siap-siap dalam iPhone. Dia punya app untuk ukur size tu pakai kamera je. Cepat sikit. Tapi kalau awak tak ada app tu, awak pakailah ni. Pakai apa? Pita pengukur. Yeah. Pandai dah orang Sarawak ni. Pita pengukur dia Sabah. Sarawak, cik. Sabar, cik. Saya offended, cik. Pernah dilahirkan di Sabah. Orang Sabah. Dia ke Sarawaknya. Awak Sabah, awak cerita pasal dah PKPP, awak lagi mana-mana? Tak, cik. Mira bergaya-gaya dalam. Saya tak nak merisikokan kesihatan saya untuk kegembiraan. Kegembiraan. Habis duduk kat rumah duduk dengan siapa? Jati? Dengan family lah, cik. Takkan dengan. Family awak apa? Family awak kerja apa? Cikgu. Oh, dia ngajar ni lah, ngajar online lah. Mira bergaya-gaya dalam rumah. Harap-harap cepat habis lah COVID ni kan. Aduh. Amin. Cik. Yang lain okey lah. Syuhada mana Syuhada? Syahada tak boleh bercakap lah. Tak tahu ada crack. Ada. Tak boleh bercakap ni. Kalau tak boleh cakap, awak boleh type kat sini. Awak boleh type. Ni type. Cik. Ada. Oh, cik. Yo. Wish lah birthday Zora. Ini boleh Zora je. Hari ni birthday. Nyanyi, cik, nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Zora. Zora, selamat hari jadi yang pergi makan dekat tu, holiday tu. Tadi tak kasi dia keluar. Pergi makan dekat restoran Hollywood pula. Ada hamster ni sekok ni. Hamster? Amat lah beli hamster. Amat hamster. Okey ya. Okey tak susu. Susu. Okey. Tak. Lapar nak mampu. Okey, tak susu. Udin okey Udin. Udin idola. Udin mana Udin mana Udin? Udin. Hai, Udin senyap mana? Dia tidur ni. Udin tidur ni je. Saya terus sekejap. Saya try call dia. Udin. Udin. Dah lama saya bagi nama Udin. Bagi nama Udin dulu kat kulis. Udin.
Uden. Nyanyinya Blackpink. Okay. Sementara awak mencari Udin tu, Ya. saya nak tanya Shima mana Shima? Shima? Ya, saya. Ya. Hang ada ke tak ni? Buka kamera tak? Tak nampak hang ni. Kejap member. Apa dia? Bukalah kamera, orang tak nampak ni. Aduh, risau aku ada. Cik rindu lah Shima. Silap. Dia punya suara pun dia rakam ni. Tak betul bukan dia tu. Dia punya overthinking oh. Shima faham lah nak buat apa? Ya, faham. Faham hantar lagi Maksud betul. Izara tak apa. Izara terlebih faham. Azira faham Azira? Azira faham? Ya. Faham nak buat apa? Lukis je ni. Niza, okey Niza. Sikul mana Sikul? Dia ni game Udin juga. Udin, memang dia Udin. Sikul hampir beli mana? Hampir beli Ochanai Aduh. Aku rasa Sikul hilang ni. Sikul Udin hilang ni. Tanya Wan pula. Wan. Oh, Wan. Wan mana Wan? Jadi kata dia tak ada connect wifi. Tadi lah. Dia tak ada connect wifi. Dia dah masuk. Masuk tahu Wan. Wan duduk mana Wan? Wan KL lah? Wan Johor. Johor lah. Wan Johor je. Oh Johor. Aku rasa dia pergi beli kacang pul ni. Wan, ambil beli kacang pul lah. Thailand mana tak ada je. Tak lah. Faham tak nak buat apa tu? Apa dia? Faham tak nak buat apa? Saya record tau yang sebelum ni. So sekejap lagi saya upload saya upload kat channel YouTube. Sekejap lagi kawan tengok lah kalau ada yang tak faham ke apa. Nak promote YouTube dia lagi ya tu? Yelah. Nanti kalau dapat duit boleh beli video, boleh beli kamera. Jangan lupa sakar Tak apa cik, gerangan tak kena bayar cik. GoPro. Oi nak GoPro je. GoPro tak nak yang biasa. Okay, Aidil mana Aidil? Aidil Amar? Ya ada cik. Ui, Aidil Amar paling jauh ni Kelantan. Aina tak rindu Amar ke? Apa je saya? Tiba-tiba dia. Cik jangan buat pasal cik. Amar faham Amar nak buat? Faham cik. Okay, alright. So, ini sketch. Kalau ni lewat hantar esok lah. Okay. Alright. So nanti kita present lah nanti Present sketch ni ke cik? Ya, minggu depan lah present sketch ni. Macam mana nak present? Present Jadi lah. ruang tamu saya tengah. Okay, untuk presentation minggu depan, based on apa yang awak lukis ni, saya nak awak present in term of keselesaan. Awak present dari segi ruang lah, dari segi saiz, jarak, tinggi, colours. And then lepas tu present lah apa yang awak rasa selama 10 tahun duduk kat situ. Kan? Style dengan colour pun cik kena present. Boleh tak? Keselesaan dari segi colour, dari segi saiz, dari segi jarak. Okay. Semua tu. Okay. So standby lah nanti. So sebab tu saya nak WhatsApp akan cepat. Baik bos. Syak Khadijah. Khadijah mana Khadijah? Khadijah tak faham je. Awak kat mana ni? Faham? Awak kat mana? Cuma cik, saya dekat Ampang. Selangor. Selangor. Ayah ada ayah. Cik jangan hina Selangor cik. Dah itulah. Dia kalau Johor air hitam. Kan? Kalau Melaka air keruh.
Betul tak? Layang air tak ada. Selangor air tak ada. Selangor air tak ada. Tapi selayang selalu tak ada air Aina. Ya tu, selayang pun sama. Kita tak mandi tu Aina. Semua ni. Sedap sikit. Saya pun nak bangun pagi. Asko nak Asko. Ada cik, ada di sini. Asco. Lepak restoran 35 Asko. Apa? Lepak dekat restoran 35 ke? Mana ada. Kita pernah makan kat situ sekali restoran 35 tu. Kat mana tu? Tanyalah Asko. PM lah dia. Malu lah nak tanya Asco. Asko faham lah nak buat apa tadi? Alhamdulillah, faham. Betul balik. Ahmad dan Nefito. Ahmad faham Ahmad Faham. Don faham Don. Cik ni tanya orang yang tak Cik ni. Ngasa je. Afina, anak Afina. Saya faham. Oi, tak payah tahu tak jawab. Afina. Cik sak dia tengok ni. Kat mana Afina? Tengok lah. Seremban. Seremban je pun. Habis semua nak Selangor kan. Seremban awak kat mana Afina? Lupa lah saya rumah awak. Seremban 2. Seremban 2. Berdua. Seremban 2. Mondok kat mana? Kat mana? Alamak. Dekat hospital Columbia. Ha? Cik tahu ke hospital Columbia? Oh, Columbia tu kan? Columbia tu. Saya selalu pergi situ sebab saya selalu pergi renew insurance Saya tu. nampak cik. Kan? Cik naik basikal kan? Ada. Dia laju orang lah. Dekat situ kan dekat dengan apa Etika punya office kan. Saya selalu renew insurance kat situ. Apa lepas tu saya selalu pergi tu Sendayan punya Kabusil tu. Kabusil. Dia jual kat situ. Jual apa? Jual diri. Wow. Agak-agak lah cik. Terkejut lah cik. Saya makan tu. Ha? Apa dia Amina? Apa dia? Apa dia? Dia tanya kita tanya dia. Betul. Tanya dia bagus. Sampai bila nak habis? Amina faham apa nak buat Faham. Okey, pertanyaan tak InsyaAllah. Dia punya memaksa. Okey. Okey, untuk AI, nak saya demo sikit tak untuk pakai AI? Ada. Nak. Saya buat screenshot sekejap. Semua ada AI Ada? Ada yang tak ada. Tu nak buat post. Buat tas awak yang kedua nanti buat poster kan? Cik pakai app telefon tak Tas boleh. kedua apa? Tas... Cik. Okey. Awak nampak tak saya buka ni? Nampak. So, bila awak create file, awak tekan new one. First kali bila awak klik AI. Sekejap, saya minimize dulu lah. Bersepah ni. Okay, bila awak create AI, dia akan keluar satu atas ni kan. File. Lepas tu, awak ambil new. So, maksud dia awak nak create satu workspace lah. Okay. Workspace baru. New. So, dia size yang awak dah pakai tu, saya suruh buat saya apa? A3 Okay. A3 awak klik je. Dia ada standard je lah. Okay, A4, A3, B5, B4. Tapi awak boleh buat besar lagi. Awak boleh custom. Kalau awak nak custom, awak tulis kat sini. Selalunya 3. Cik Harry ada kat sini ya? Tak ada share screen ni. Share screen. Kat belakang. Jangan Cik Harry nak mencelah je. Tu. Assalamualaikum cik. Apa datang kelas ni? Mana orang lain? Yang lain. Baik cik. Terima kasih. Okey kelas.
Okey, santai je. Santai. Cikgu pun siap datang office lagi. Tempat COVID pun datang office nak ada kelas. So awak kena datang lah. Betul lah tu. Kelas. Internet dah habis. Habis internet siapa pakai data? Ada pakai pil dia? Ada? Memang tujuan kita orang nak habiskan datang korang pun. Lah pun kelas. Okey. Okey, terima kasih Cik. Ya, Elan. Buat ada perubahan saja. Dah tu lah, data saya membazir kat rumah tak guna. Ada perubahan tak? Di sini. Satu. Nice to meet you, Papi Chulo. Bukan, Mat. Bukan serang, Mat. Kita. Dan Jujur adabi kesukaan kami. Kena masih sepanjang hari. Bagus. Hello. Halo? Dengar? Dengar. Okay. So bila awak start new document, so awak boleh create awak punya size paper tau untuk awak nak design tu kan. So selalunya standard dia akan ada A4, A3, B5, B4 lah. Tapi sebenarnya awak boleh custom. Contoh awak nak buat A1, AO kan, awak boleh custom kat sini. Awak tulis lah berapa kan. Okay. Lepas tu color mode ni awak maintain CMYK lah. Okay. Sebab yang ni kalau ni lagi cantik ni gambar dia. Okay, untuk raster effect ni awak ambil dalam dia dah besar 72, 150, 300 tau. Tapi awak ambil yang 150 lah, tak berat sangat nanti. Okay, kalau awak save 300 berat nanti awak punya file. Okay, lepas tu dah setting ni faham ah? Setting ni okey ah? Faham. Okay, dia dah setting yang ni, lepas tu awak tekan okey. Okey, dia akan keluar satu artboard macam ni lah. Okey. Okey, dia akan keluar satu artboard macam ni. Okey, nampak saya zoom saya ni kan? Nampak. Okey, dia keluar satu artboard. Okey, yang putih ni, yang paper yang awak set tadi tau. A4, A3 tadi awak set, dia akan keluar putih macam ni. Okey, yang kelabu besar tepi ni kan? Nampak ni? Nampak. Ini dia punya kita panggil maximum size yang AI support lah. Oh. Okay, contoh kalau awak terlukis dalam bentuk dalam ni, dia tak boleh nak buat apa tau. Dia macam dia nampak tu. Cannot move the object. So, transformation will make some object for computer learning. Okay. Dia kalau awak tengah design, kalau awak tertolak ke sini, awak tak boleh. Dia dalam kelabu ni je. Okay. Dalam ni je. Tapi bila awak nak susun, kertas ni lah. Okay. Okay, alright. Okay, saya ajar basic je lah untuk awak nak poster tu kan. Okay, contohnya awak nak, first kali awak nak buat dia punya tajuk assignment awak kan. So, awak cari sebelah kiri awak ni akan ada satu simbol T. Nampak tak? Nampak. Okay, T ni mean dia tulisan lah, teks lah. Teks dia. Awak klik kat sini, lepas tu awak tulis. Okay. Betul untuk nak keluar daripada tulisan ni, awak tekan simbol ni. Simbol anak panah warna hitam ni. Macam tu. Alright, lepas tu kalau awak nak besarkan dia, klik tulisan, lepas tu awak simbol yang tarik ni kan. Lepas tu awak tekan shift, awak tarik je untuk jadikan dia proportion. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, itu untuk tulisan lah. Tulisan simple je. Okay. Kalau nak tukar tulisan, awak klik tulisan tu. Macam ni kan, klik. Macam AutoCAD ke, awak select tulisan tu. Lepas tu awak tukar kat sini tulisan. Tulisan apa yang awak nak tu kan. Yang ni ke, awak pelik kan. Jauh. Petak-petak kan. Dia macam F, U,
R T And Oh. Nama baca pun jenuh. macam sofa kat Daddy White. Ni contoh ni awak tukar tulisan kat atas ni lah. Nak tukar saiz tulisan, select dulu, tukar kat atas ni. Tekan sikit. Tapi kalau nak tukar tulisan selalu saya scale kan dia. Tekan shift lah. Kalau tekan shift tolak. Okay. So the best sebab dia boleh susun. Sini. Cik, kalau Adobe Photoshop pun boleh kan? Photoshop saya tak sarankan sebab dia leceh sikit. Dia apa leceh? Dia ada layer. Kalau cik, kalau pakai edit Dalam pakai phone, phone biasa je boleh tak? Phone biasa? Edit pakai phone. Phone Lepas tu save pakai size A3. Dalam Canva boleh save PDF ataupun PNG. Sebab saya suka pakai AI. AI sebab nanti awak akan pakai untuk awak punya presentation awak. Senang. Kalau PowerPoint. Awak tak pernah belajar lagi AI kan? Tak. At least awak dah belajar benda simple, benda basic untuk buat poster. So at least bila awak dah buat awak punya presentation board untuk idea awak nanti, awak boleh pakai AI. Okay, contoh sekejap gambar je. Contoh bila gambar, awak just drag tau dekat folder awak tu, awak drag masuk je. Contoh, sekejap ni lah nama kereta lah. Okay, ni letak. So awak boleh susun ni tau. Awak scalekan dia, awak susun je. You kan creator cik ke? Iyalah, kita kenari. Okay, so dia boleh susun. Betul awak letak lah tulisan dia macam mana. Lepas tu cik nak explanation dia sekali kan? Ya. Alright. Dia akan ada smart guide tau. Smart guide tu kalau warna hijau nampak tak? Tu. Nampak tak? Dia akan guide awak, bagi dia center, bagi selari. Okay. Cik, kalau pakai PowerPoint boleh tak? Tak boleh lah PowerPoint. Okay. Okay. Tu soalan tak? Lepas tu bila nak save, awak pergi kat file. Dia ada dua cara, nak save JPEG ataupun save PDF pun boleh. Save as ni AI. Lepas tu awak cari PDF. Lepas tu awak simpan lah kat mana awak nak simpan tu. Okay. Tekan save lepas tu. Okay, kalau pasal gambar dekat AI pasal nak bila saya drag, bila saya tekan gambar tu dia ada simbol pangkah ni, betul tak? Okay. Bila ada simbol pangkah ni, awak kena buang simbol pangkah ni tau. Bukan tekan delete. Okay. Bukan tekan delete simbol pangkah ni kalau awak tak buang, bila awak nak buka dekat komputer lain ataupun awak nak save dekat PDF lain, dia akan hilang tau. Dia akan hilang gambar tu kalau awak tak buang pangkah ni. So cara nak buang je, okay, awak select gambar tu. Okay, dah select kan? Lepas tu awak tengok kat atas ni ada perkataan embed. Embed? Mana? Ni atas ni. Okay, atas ni dia ada perkataan embed. Edit original image kan. Okay, awak tekan embed. Bila awak tekan embed, dia akan hilang pangkah ni. Tengok embed. Hilang nampak? Okay, ni hilang kan? Okay, yang ni ada lagi kan? Okay, tekan gambar tu, lepas tu pergi kat embed. Dia akan hilang. Okay. Bila gambar tu dah hilang, pangkah tu dah hilang, baru gambar tu dia dah betul-betul terletak. Ya, baru dia simpan kat sini. Okay. Saya bagi salah satu short key untuk awak nak buat cepat kerja tau. Kalau awak nak zoom in, dekat keyboard awak tu awak tekan control tambah. Control tambah zoom in, control tolak zoom out. Nampak tak? Nampak? Boleh pakai mouse kan cik? Guna scroll mouse tu. Mouse tak boleh, mouse dia tolak atas bawah je. Saya buat boleh. Kenapa kita orang tekan buat alternate cik? Boleh juga alternate.
Boleh kan? Boleh. Boleh tak? ALT. Mana-mana lah. Tapi tu shortcut key saya mesti pakai control tambah, control tolak. Okay? Control. Okay. Okay. Itu basic lah. Tapi saya kalau boleh awak pakai AI lah. Sebab awak dah start belajar AI. So nanti awak nak buat apa? Buat presentation board nanti awak tak ada masalah lah. Awak dah tahu sikit. Okay. Bila bekerja nanti pun awak akan pakai AI ke nanti. Alright. Okay. Ada soalan lagi tak? Sekarang tak? Tak ada soalan. Tiada. Terima kasih. Belum. Over lagi. Ahmad ni kan, puk kan. Kita nak tengok esok lah kat sini lah. Ada korang ada sketch kat sini. Hantar. Okay, tak ada apa-apa ya? Tiada. So, kalau tak ada apa-apa, boleh bersurai lah. Okey, Cik. Terima kasih, Alright. Cik. So, Terima kasih, Cik. Assalamualaikum. Terima kasih, Cik. Okay, bye-bye.